dengan tajuk ceritanya Hikayat Puteri Gunung Ledang dipersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aira Atira binti Khairul Azman. Saya dari sekolah SK Serim Dabai. Pada zaman dahulu kala, ada seorang puteri yang indah rupa. Puteri itu tinggal di Gunung Ledang. Puteri itu bukan manusia tetapi orang bumi. Cerita dan kawan puteri sudah tersebar di pelosok Kepulauan Melayu. Orang kebanyakan menggelarnya Puteri Gunung Ledang. Kecantikan Puteri Gunung Ledang menjadi igawan dan lagi indah. Gunung Ledang terletak di bawah jajahan Takluk Melaka. Raja Melaka Gula adalah raja besar. Jajahan Takluk baginda sangat luas. Walau tenteranya gagah perkasa dan amat digelui. Sultan Mahmud bersemayam di istana yang tersegar indah di atas kota Bula bertembok tinggi di sekeliling kaki bukit. Di mana istana Melaka terletak? Walaupun begitu, kebesaran Melaka belum lagi lengkap. Raja Mongol telah mangkat dan Sultan Mahmud ingin beristirahat. Maka baginda pun berdikta kepada bendahara dan orang-orang besar tentang hasrat baginda itu. Bendahara dan orang besar pun bersembah, siapakah gerangan anak raja yang baginda ingin pinang itu. Keinginan Sultan Mahmud sangat tinggi. Baginda inginkan sesuatu yang sesuai bagi raja besar sebenarnya. Perihal Puteri Gunung Ledang membuatkan Sultan Mahmud menderita gila-gila akan puteri itu. Sultan Mahmud pun bertitah agar puteri Gunung Ledang dipinang untuk menjadi raja perempuan Melaka. Beliau memerintahkan agar Laksamana dan Sang Setia ke Gunung Ledang. Laksamana dan Sang Setia pun berangkat bersama Tun Mamat. Tun Mamat adalah penghulu Indragiri. Para Indragiri dibawa untuk menambah jalan. Setelah beberapa hari berjalan, mereka pun sampai ke kaki Gunung Ledang. Tanpa berlengah lagi, mereka pun mendaki gunung itu. Jalan yang ditempuhi amat sukar. Angin pula bertiup kencang menghalang mereka dari terus mendaki. Di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan nenek kebaya. Setelah bertanya arah istana Puteri Gunung Ledang, Tun Mamat dan ahli rombongannya meneruskan perjalanan mereka. Mereka tidak tahu bahawa Puteri Gunung Ledang telah menyamar untuk menjadi nenek kebaya. Mereka akhirnya tiba ke istana yang cantik dan besar. Tun Mamat pun memberitahu hajat Sultan Mahmud. Puteri Gunung Ledang bersetuju penerima pinangan itu jika Sultan Mahmud dapat memenuhi syarat yang ditetapkan. Puteri berhendak jabatan emas dan jabatan perak dari Melaka ke puncak gunung. Sebagai peminangan pula, Puteri inginkan 7 dulang hati nyamuk dan 7 dulang hati kuman. Puteri juga inginkan setempayan air mata dan setempayan air minum muda. Permintaan terakhir Puteri ialah semangkuk darah Raja Ahmad, anak kanda Sultan Mahmud. Tun Mamat dan rombongan pun segera pulang ke Melaka membawa semua pesanan Puteri. Setibanya di istana Laksamana Sang Setia dan Tun Mamat segera memberitahu Sultan Mahmud segala syarat yang diminta oleh Puteri Gunung Ledang. Setelah mendengar sembah Tun Mamat dan Sang Setia, Sultan Mahmud pun terdiam. Baginda mampu menyediakan semua
secara halus. Maka akhirnya baginda membatalkan niat untuk memperistrikan Puteri Gunung Ledang. Terima kasih.